Cikgu Syahid. Anyone boleh nampak skrin? Mana cikgu tutup kamera tak sebab tak apa clear Ismail cakap terus dia Cikgu tutup kamera, Ismail on je macam biasa Okey, ke skrin nampak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Mas Taufik. Okey, so harapnya pagi ni kita akan sedikit berkenal mesra lah tentang Kolej Profesional Mara dan Kolej Mara. Okay, sebagai persediaan lah untuk para pelajar sama ada apa nama, dalam keadaan COVID ni kita kena stay positif. Okay, SPM pun dah dekat, less than 1 month. Okay, sebagai persediaan untuk anak-anak pelajar di MRCM Taiping, selain daripada pengajian yang pasal pengajian yang akan melanjutkan pengajian ke universiti luar negara, dalam negara. Okey, dalam masa yang sama di pihak bahagian peringkat tinggi Mara, kita ada 2 buah kolej yang mungkin salah satunya Kolej Mara ni para pelajar mungkin dah familiar. Okey. Tapi ada juga pelajar yang mungkin belum pernah dengar apa itu Kolej Profesional Mara. Okey, di bahagian peringkat tinggi Mara, kolej ini lah yang kita selia, dan dalam masa sama untuk para pelajar semua untuk lebih dekat dengan pihak bahagian peringkat tinggi Mara, bolehlah layari Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter ataupun Telegram menggunakan perkataan Hi Edu Mara untuk mungkin selepas ini nak bertanyakan dengan lebih lanjut sesi soal jawab secara virtual dengan pihak UPIM. Mungkin ada soalan-soalan lah yang akan ditanya. So untuk masa pembentangan ni saya bentangkanlah untuk pengetahuan umum terlebih dahulu. Okey. So bagi persediaan untuk para pelajar, ini adalah tarikh-tarikh yang telah dicadangkanlah untuk persediaan bagi Kolej Profesional Mara dan Kolej Mara untuk mengambil pelajar lepasan SPM tahun 2020 bagi ambilan Julai 2021, insya-Allah. Okey, tapi apa-apa pun semua para pelajar ready untuk SPM, kekalkan momentum untuk kekalkan kecemerlangan. Okay, after this then boleh pilihlah untuk menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi. So untuk ke Kolej Profesional Mara dan Kolej Mara ni, okay, kita akan buka permohonan seawal 1 Februari sehingga 30 April. Okay, kita bagi ample time. Okay, nanti para kaunselor di MRCM akan buat guide lah para pelajar macam mana nak isikan borang permohonan secara dalam talian menggunakan UPIM. Kita beri masa 3 bulan lah, Februari, Mac and April. Tapi dalam buat masa ini para pelajar masih berada di MRCM masing-masing. So waktu inilah untuk digunakan sebaik mungkin. Kaunselor masih ada di maktab untuk berhubung terus. Okey, mungkin lepas ni kaunselor akan setkanlah ikut kelas masing-masing ke, ikut homeroom masing-masing ke, untuk sama-sama isikan borang permohonan UPIM secara online. Okey, so untuk permohonan daripada 1 Februari sehingga 30 April. Okey, kemudian pada bulan Mei kita akan laksanakan sama ada temuduga ataupun ujian khas bagi program-program yang memerlukan temuduga ataupun ujian khas. Okay, contohnya seperti Diploma in English Communication, ada temuduga. Okay, ataupun program yang dinyatakanlah untuk ujian khas. Okay, then after that, this is the crucial thing lah. Once awak dah terima keputusan SPM,
kita bagi masa 7 hari untuk mengemaskini keputusan SPM dalam sistem UPIM, okey, supaya kita boleh generate kelayakan dan surat tawaran berdasarkan permohonan yang telah dibuat. Okey, so masa permohonan kemasukan tu hanya isikan butiran peribadi dan juga mungkin program-program yang dirasakan berminat dan mahu melanjutkan pengajian ke program tersebut. So tak perlu lagi isi keputusan peperiksaan. Once dah ada result SPM yang official, yang rasmi, dan kita beri masa 7 hari untuk mengemaskini keputusan peperiksaan. InsyaAllah kita akan proses berdasarkan maklumat yang terkini dan telah dikemaskini oleh para pelajar, dan semakkan keputusan permohonan kita jangkakan pada minggu ketiga seawal bulan Jun 2021. So ini adalah crucial time lah untuk pemilihan sama ada nak melanjutkan pengajian ke dalam negara, luar negara, okay, ikut bidang masing-masing. Okay, so jelas ya dekat situ. Okay, untuk dasar dan kriteria pemilihan, insyaAllah lah di sini kita nyatakan mungkin sebelum ini pihak MRCN Taiping telah membuat sesi bersama pihak UPU. UPU adalah unit pusat universiti yang menguruskan kemasukan ke matrikulasi, IPTA, okay. Tapi bahagian kalau dalam MARA ni kita ada UPIM, unit pusat institusi MARA. So untuk dasar dan kriteria pemilihan, kita melihat kepada pencapaian akademik dalam peperiksaan. Itu calon-calon SPM, calon sijil Vocational Malaysia, calon STPM, calon sijil tinggi agama, sijil kemahiran dan juga kemasukan melalui apel. Okay. Yang kedua, pencapaian aktiviti dalam co-curriculum, dan saya memang percayalah pelajar MRCN Taiping aktif dalam co-curriculum. Okay. Mungkin dah ada maklumat PAJSK, okay, yang nanti boleh dikemaskini lah dalam maklumat yang perlu diisi dalam online tadi. Okey, yang ketiga, memenuhi syarat am dan syarat khusus bagi program yang ditawarkan. Ini adalah program yang penting lah. Kadang-kadang para pelajar dia mungkin tak baca penuh lah syarat am dan syarat khusus, dan kemudian dia apply. Bila tak dapat, then barulah kita tahu bila buat semakan, okey, syarat-syarat khusus ni tak mencukupi. So kena tengok program-program yang ditawarkan ni bukan sekadar minat saja, tapi kita kena tengok based on the reality, the facts is result kita ni ke arah mana kita punya lanjutan pengajian kita. Okey, kemudian yang keempat, lulus temuduga atau ujian khas mengikut keperluan program. So tak semualah program yang ada temuduga. So bagi program yang perlu temuduga, kita akan setkan, kita akan hubungi calon untuk kita buat temuduga atau ujian khas. Kalau macam tahun lepas, ramai calon buat secara online sahaja disebabkan kita masih dalam perintah kawalan pergerakan. Yang kelima, okay, ini pemilihan ni kita kena tengok memang akan ramai calon meminta program sekian. Okay, tapi pemilihan program pengajian adalah berdasarkan kedudukan merit. Okay, pengiraan merit sama seperti juga yang dilaksanakan oleh pihak UPU. Okay, pengiraan dia dan juga dia akan ada ranking lah. Okay. Dan yang terakhir adalah bilangan tempat yang ditawarkan mengikut kuota. So memang akan ada lah berdasarkan lelaki, perempuan, okay, program sekian-sekian. Okay. Itu adalah dasar dan kriteria bagi pemilihan. Okay. So tips memilih program pengajian. Okay, nombor satu, first of all, boleh pilih, ambil maklumat daripada semua pusat lah, UPU, UPIM, IPTA, IPTS, baca dan fahamkan syarat am dan syarat khusus program yang ditawarkan. So, bagi keterangan yang jelas, apa yang program yang awak akan ambil ni, sama ada program matrikulasi, program diploma, program asasi, terpulang kepada para pelajar, make pemahaman tu very clear. Okay, yang kedua, memohon program yang melepasi syarat am dan syarat khusus. This is the critical lah. So bila kita dah faham syarat am dan syarat khusus,
bertepatanlah dengan keputusan peperiksaan SPM nanti, then buat program yang melepasi. Cukup syarat. Yang ketiga, membuat pilihan program mengikut keutamaan minat pelajar. This is the crucial thing juga. Pelajar tanya diri sendiri, minat dalam bidang yang macam mana. Ada pelajar yang minat engineering, yes. Engineering tu terlalu luas dia punya bidang. Ada electrical, ada mechanical, okay, ada chemical, ada biochemistry, macam-macam. So kena ambil inilah kepentingan minat yang lebih mana satu. Okay, akan ada pelajar juga walaupun maktab rendah sains mara, tapi ada pelajar yang minat dalam bidang perniagaan, bisnes. Okay, dan tak lupa juga ramai yang ingin menjadi doktor dan minat dalam bidang perubatan. So this time kena buat pemilihan ikut minat pelajar itu sendiri. Okay. Dan tak dilupakan juga rujuk kaunselor. Okay. Kaunselor memainkan peranan yang penting untuk khidmat nasihat tentang keperluan program. Okay. Contohnya untuk engineering, apa keperluan dia dari segi matematik tambahan, fizik, calculation, macam-macam itulah keperluan program. Kemudian laluan melanjutkan pengajian. Pengajian ni ada program yang menamakan beasiswa, ada program yang menamakan pinjaman pelajaran. Okay. Kena dapat info yang tepat dan memudahkan pelajar untuk membuat keputusan. Dan yang tak kurang pentingnya juga adalah pasaran kerja. Okay. Once you start study, ada yang pengajian 3 tahun, ada yang pengajian 4 tahun, ada yang pengajian sampai 5 tahun. Then after start complete the degree, baru kita nak tahu pasaran kerja kita for the next 5 years nanti akan menentukan kita punya kerjaya selanjutnya. Okay. Itu antara tips-tips memilih program pengajian. So kaedah pemilihan program, okay, nanti pihak kaunselor pun akan membantu para pelajar. Setiap pemohon akan mempunyai 6 pilihan dengan wajib diisi semua ke-6 pilihan. Okay. Berbanding dengan pihak UPU, dia bagi sampai 12 pilihan. Kerana UPU ni dia punya institusi dia banyak, daripada IPTA kepada Kolej Matrikulasi, kepada Institusi Latihan Kemahiran Am. So dia memang lebih banyaklah daripada MARA. Tapi bagi UPIM, kita bagi 6 pilihan. Kemudian yang kedua, pilih program yang melepasi syarat am dan khusus sahaja. Dan yang antara kriteria yang ketiga, perlu berbeza antara pilihan 1 dengan pilihan 6. Okay? Sebab kita pernah ada pelajar yang mungkin dia nak buat bidang perubatan, contohnya di UniKL. So dia letak pilihan 1 sampai pilihan 6, medik di UniKL sahaja. So perlu ada perbezaan lah, sama seperti pihak UPU juga dia punya kriteria ni. Dan once bila dah ada keputusan peperiksaan SPM, kemas kinikan maklumat dan keputusan peperiksaan sehingga tarikh tutup UPIM online. Okay, so ini antara tips juga bagaimana nak mengetahui status permohonan ni pelajar berjaya ataupun tidak berjaya. So kena tengoklah. Ini antara ramai yang pelajar menghubungi pihak UPIM. Kenapa permohonan saya tak berjaya? Dia nak tahu sebab dia. Yes, antaranya kalau permohonan yang lengkap dan berjaya diterima. Maksudnya pelajar tu ada serta pelajar dia isi saja borang secara online tapi tak hantar. Memang kita tak terima, kita tak boleh nak proses. So tak berjaya lah. So maksudnya kalau pelajar isikan secara lengkap, isi daripada maklumat peribadi, butiran ibu bapa, maklumat gaji, keputusan peperiksaan, program yang dipohon, PAJSK, semua itulah maklumat tu. Kemudian tekan send once dah ada keputusan SPM lah. Okay, yang kedua adalah memenuhi syarat am dan khusus. Okay, kita tekankan lagi program yang cukup syarat am dan syarat khusus memang kita akan tawarkan. Okay, yang ketiga berjaya dalam ujian khas ataupun temuduga, ini mengikut keperluan. Yang keempat menentukan merit yang tinggi. So pengiraan merit tu bergantung untuk menentukan pelajar ni layak ataupun tak layak dalam
sekian program dan yang dekatkan diri UPIM bersama para pelajar pemohon ni. Okey, pelajar boleh menghubungi pihak UPIM melalui WhatsApp. Okey, boleh communicate dengan WhatsApp 011-5852-1184 ataupun mendapatkan maklumat secara dalam talian melalui laman web UPIM di apponline.mara.gov.my/upim-online. Dan dalam masa sama, kalau lebih mesra 21st century ni, gunakan social media lah. Gunakan Facebook, Instagram, Telegram dan juga Twitter. @edumara. Okay, nanti bila dah isikan semua, dah result keluar, okay, of course para pelajar akan membuat semakan keputusan permohonan. So kriteria dia, keputusan permohonan adalah muktamad. Okay, kita akan once dah berjaya, kita akan keluarkan surat tawaran berjaya. Once kita akan bagikan satu tempoh setuju terima. Okay, selama 7 hari untuk para pelajar membuat keputusan lah, mahu menerima tawaran yang diberikan atau menolak. Tapi sekiranya pelajar tidak menjawab setuju terima dalam tempoh 7 hari, kita anggapkan sebagai menolak tawaran lah, sama seperti kaedah UPU. Tetapi bagi pelajar yang gagal ditawarkan sahaja yang boleh menggunakan rayuan secara dalam talian. Okey, so di sebelah kiri itu boleh scan QR code lah untuk terus ke website UPIM online, dan di sebelah kanan tu pun ada QR code untuk ke laman web UPIM online. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan tips permohonan, kriteria macam mana, berjaya atau tak berjaya, okay, apa yang penting untuk ni. So next kita pergi kepada yang ditunggu-tunggulah oleh para pelajar semuanya, program yang ditawarkan, program pengajian yang ditawarkan di College Mara. So saya pun faham pelajar MRSM Taiping adalah pelajar pusat khas pendidikan, pelajar yang cemerlang yang telah ditapis daripada MRSM Premier untuk kemasukkan ke program khas pendidikan. So ramai pelajar yang tertunggu-tunggu berkaitan dengan YTP, program-program YTP. So untuk makluman para pelajar semua, di College Mara kita tawarkan 5 program YTP, program yang penganjuran di bawah penganjuran pelajaran, okay, pelajar tapi dilaksanakan di College Mara lah. Okay, kita ada College Mara Kulim, College Mara Banting dan ke College Mara Seremban. Okay. Manakala kita memperkenalkan satu program baharu, iaitu program asasi College Mara, program yang baharu lagi, dan sekarang ni di College Mara Kuala Nerang dan College Mara Kulim sedang first batch asasi College Mara ni sedang belajarlah program dia. Okay, so saya dahuluilah dengan program International Baccalaureate. Okay, IB. Okay, masukkan ke program International Baccalaureate di College Mara Banting. Okay. So untuk makluman semua, okay, this lokasi lah, College Mara Kuala Nerang, College Mara Kulim, Mara Seremban dan juga College Mara Banting. Okey, apa istimewanya program International Baccalaureate ni adalah merupakan program pelajar cemerlang Mara, yang mana program pengajian ni di peringkat persediaan di bawah skim pinjaman pelajaran Mara yang Talent Development Program atau kita panggil sebagai YTP. Okey, so di College Mara Banting ni kita ada pensyarah yang berpengalaman. Kita pelajar ni, guru-guru di College Mara Banting memang pensyarah yang komited dan berkelayakan dalam pengkhususan bidang masing-masing. Okay. Samalah di MRSM Taiping pun kita ada pensyarah guru-guru yang komited, yang cemerlang. Okay. Bagi program International Baccalaureate ini, peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti yang terpilih. Okay. Pelajar perlu cukup syarat dengan minimum 35 mata
daripada 45 mata untuk penajaan MARA. Okay. Ini adalah syarat penajaan 35 daripada 45 untuk membolehkan pelajar ditaja oleh pihak MARA untuk melanjutkan pengajian. Dan skim pinjaman pelajaran MARA Sepanjang pengajian di universiti, once pelajar dah tamatkan pengajian di Kolej MARA Banting dan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi, pelajar yang memenuhi syarat tajian akan ditawarkan pinjaman pelajaran oleh pihak MARA. Okay. So kemudahan pengajian program International Baccalaureate sama seperti apa yang pelajar Emerson Taiping sekarang di Emerson Taiping. Kita semua pelajar full boarding, kemudahan penginapan asrama. Okay, bagi program IB ni selama 2 tahun. Kemudian allowance zarah hidup sebanyak RM100 sebulan. Okay, duit poket lah. Semua pelajar akan dapat allowance zarah hidup, duit poket. Dan sama juga seperti pengajian di MRSM, kita sediakan makan minum 5 kali sehari. Okay, kita ada dewan selera yang sama. Okay, makan minum pelajar di sepanjang pengajian disediakan tanpa bayaran tambahan, kerana disediakan oleh pihak MARA. Okay, bagi pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan, antara faktor yang mungkin pelajar ni keberatan nak melanjutkan pengajian adalah mungkin bayaran tiket penerbangan. So jangan risau, untuk bayaran semula tiket penerbangan kelas ekonomi pergi dan balik sekali dalam pengajian buat pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan, datang daftar, kemudian di Kolej MARA Banting, kita refundkan balik tiket penerbangan, kemudian tamat saja pengajian IB di Kolej MARA Banting dan kita akan bayar balik tiket penerbangan untuk pulang ke kampung masing-masing. Okey, buat masa ini di Kolej MARA Banting, jurusan pengajian yang ditawarkan adalah International Baccalaureate bagi program Sains Ikhtisas. Program pengajian selama 2 tahun, iaitu 4 semester di Kolej MARA Banting, dan program dan pelajar berpeluang melanjutkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda ke universiti terpilih dalam pengajian seperti berikut. Okay, dalam bidang sains actuary, perakaunan dan kewangan, ekonomi dan kewangan. Okay. Itu dalam bidang sains ikhtisas, itu kita panggil sebagai applied science lah. Sains ikhtisas. Okay. Dan satu lagi bidang adalah International Baccalaureate dalam bidang sains, iaitu program pengajian selama 2 tahun, iaitu 4 semester di Kolej MARA Banting, dan pelajar berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda di universiti pilih dalam bidang pengajian seperti berikut, iaitu sains komputer dan sains, kecuali perubatan, pergigian dan farmasi. Okay. Bahagian perubatan, pergigian dan farmasi ini MARA laksanakan dalam negara sahaja. Okay. So kena bear in mind lah, program IB Science, mungkin sains kimia, sains biologi, biochemistry, that one is considered sebagai sains. Kecuali perubatan, pergigian, farmasi tidak ditawarkan dalam bidang International Baccalaureate Science. Okay, ini adalah syarat am. So syarat am ni warga negara Malaysia, of course lah, para pelajar Emerson Taiping, warga negara Malaysia. Okay, lepasan SPM 2020. Sebab kita ambil maklum, tahun 2021 ni ada 2 batch tingkatan 5. Itu batch 2020 dan batch 2021. Okay, so pelajar yang memohon mestilah telah menduduki SPM tahun 2020. Okay, berstatus bumi putera, umur tidak melebihi 19 tahun. Okay, ibu bapa tidak dalam senarai hitam MARA. Okay, perlu cek lah balik, tanya-tanya dengan mak ayah, ada tak terhutang, tak bayar dengan MARA. Okay, so dia mungkin boleh menjejaskan peluang pengajian. Kalau ada tu, minta hubungi semula dengan MARA, runding balik macam mana untuk disenaraikan, putihkan. Okay. Okay, pemohon tidak menerima bantuan kewangan daripada mana-mana agensi perbelanjaan sebab para pelajar MARA hanya ditaja oleh MARA sahaja. Okay, pelajar mesti lulus pemeriksaan kesihatan. Kita memanglah pelajar mestilah sihat walafiat sebab aktiviti pembelajaran kita di kolej ni dengan kelasnya, dengan kurikulumnya, dengan assignmentnya, macam-macam lah. Kita nak pelajar kita sihat dan betul-betul bersedia untuk pengajian.
Okay, next adalah bebas daripada masalah kesihatan mental. So this thing pun kita kena well aware juga. Okay, jangan tension, perlu rujuk lah dengan pihak kaunselor untuk macam mana nak bebas daripada kesihatan masalah mental ni lah. Okay. Dan MARA juga mempertimbangkan calon berkeperluan khas dengan kemudahan terhad. Okay, so syarat kemasukan khusus. Bagi IB Science, okay, this one is syarat bagi tahun 2019 lah. Okay, bagi IB Science Isisas, pelajar memperoleh sekurang-kurangnya grade A bagi 7 subjek dalam SPM, okay, termasuk English, Matematik, Maths dan 4 subjek lain. Okay, 4 subjek lain. English tu mestilah. Maths dengan Maths tu, okay, mesti dapat A. Bagi subjek Sains, IB Sains, pelajar memperoleh sekurang-kurangnya grade A bagi 7 subjek dalam keputusan SPM. Bagi subjek English, Maths, Biology, Fizik, Chemistry dan 2 subjek lain. Okay. So saya rasa bagi projek macam ni senang lah ni, grade A tak ada masalah lah. Boleh kita boleh insyaAllah. Okay. Untuk bagi syarat 2019. Tapi sekiranya nanti from time to time kita juga akan maklumkan lah sekiranya ada perubahan. Kena tengoklah syarat bagi tahun 2021 ni. Okay, so mekanisme pengajian. Bahasa pengantar yang dilaksanakan di kolej kita adalah bahasa Inggeris. Pelaksanaan pengajian secara sepenuh masa, maksudnya sama seperti di MRCM lah, bukannya kita belajar sebagai part time. Okay. Peringkat International Baccalaureate di KMB, elang sara hidup diberikan RM100 sebulan, makan minum disediakan dan penginapan disediakan. So hanya perlu pergi belajar saja. Okay. Dan kemudian di peringkat ijazah setelah selesai peringkat IB, elang sara hidup dan yuran pengajian melalui skim pinjaman pelajaran MARA. Okay, untuk makluman awal lah, subjek yang ditawarkan dalam pengajian di International Baccalaureate ni. Okay, kalau kita tengokkan kat sini dia ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Okay, sebab subjek dia tak sama ya dengan kita di SPM, peringkat SPM, semua orang ambil paper yang sama. Tetapi di Kolej MARA Banting, macam mana nak baca ni? Okay. Overall student, kalau ikutkan yang paling kanan tu package subjek, pelajar perlu ambil 3 paper yang wajib, iaitu Theory of Knowledge, kita panggil TOK. Pelajar juga perlu buat extended essay. Okay, dan perlu wajib juga untuk aktiviti kreatif, active and service, CAS. Okay, ini 3 paper ni memang wajib lah, semua pelajar KMB akan ambil. Yang membezakan pelajar Kolej MARA Banting ni adalah kumpulan-kumpulan subjek yang ditawarkan. So, untuk melengkapkan package subjek tu, perlu ambil 3 lagi high level, HL, dan 3 subjek lagi standard level ataupun SL. So 3 high level dan 3 standard level ni perlu pilih lah daripada mana-mana kumpulan. Okay, daripada kumpulan 1 mesti ambil salah satu, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 dan 5. Okay. So untuk cukupkan 3, 6, 9 subjek yang lengkap lah untuk pengajian di Kolej MARA Banting. Selama 2 tahun ya, bukan setahun, selama 2 tahun. Okey, so tak apa, ini untuk pendedahan awal lah. Once diterima masuk ke Kolej MARA Banting akan ada penjelasan lebih khusus lah berkenaan dengan subjek. Subjek ni yang menentukan ke universiti mana yang awak akan ditawarkan bila dah flying colours dalam result IB nanti. Okey, dan
dan juga untuk this one antara yang kerisauan lah pada masa kini. Kita bukan saja dilanda dengan COVID, tapi ada juga kerisauan ibu ayah berkenaan dengan berapa banyak yuran yang perlu dibuat bayaran sepanjang pengajian. Okay, so kita transparent benda ni, kita maklumkan. Okay, untuk yuran pengajian International Baccalaureate di Kolej Mahara Banting, tiada yuran pengajian. Maksud dia bukan study free macam tu, tapi dia ada tiada ni tuition fee tu. Tuition fee kita tak ada, tiada kerana dah ditanggung oleh pihak Mahara, parent tak perlu risau. Yuran asrama pun tidak dikenakan, kita bahagi penginapan yang percuma, okay, sama macam pelajar di MRSN Taiping. Okay, untuk yuran pendaftaran RM380 untuk dibayar pada semester pertama. Okay. Kemudian untuk yuran semester kedua RM365, yuran semester ketiga RM595 dan yuran semester keempat adalah RM310. Bagi yuran dobi, koperasi dan muafakat, kita nak maklumkanlah RM135 pada semester 1, RM140 semester 2, RM140 semester 3 dan RM90 semester keempat. Okay, sebab para pelajar sama jugalah di asrama kita hantar baju cuci, so pelajar taklah ada masa yang perlu cuci baju, kan ni study saja, okay, di Kolej Mahara Banting. So itu yang di peringkat International Baccalaureate lah. So saya pergi pula kepada program yang kedua, iaitu program Cambridge A-Levels. Okay. Okay, bagi program Cambridge A-Level kita laksanakan hanya di Kolej Mahara Seremban sahaja. Okay. So IB tadi kita laksanakan di Kolej Mahara Banting, A-Levels hanya di Kolej Mahara Seremban sahaja. Okay, yang ramai yang dah tahu dah. Kolej, kedudukan lokasi kolej kita. Okay, so keistimewaan program Cambridge A-Levels sama seperti IB, program cemerlang bagi pelajar cemerlang Mahara, program pengajian peringkat persediaan di bawah skim pinjaman pelajaran Mahara iaitu Young Talent Development, skim YTP. Okay, pensyarah sama juga, kita ada pensyarah yang berpengalaman, okay, yang telah banyak membuktikan pelajar-pelajar kita cemerlang di peringkat A-Level di KMS. Okay, yang membezakan IB dengan A-Level adalah kaedah penilaian ni lah. So bagi pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda di universiti terpilih, bagi program A-Level, pelajar yang cukup syarat dengan minimum 13 daripada 15 mata untuk penajaan Mahara. Okay. So kaedah penilaian dia berbeza. So bagi A-Level 13 daripada 15 mata. Dan once dah complete study di KMS, pelajar akan ditawarkan pengajian di universiti dalam ataupun luar negara, bergantunglah bila dah cukup syarat penajaan Mahara. Okay. So kemudahan pengajian sama seperti di Banting, asrama disediakan sepanjang tempoh pengajian. Okay. Elan sara hidup kita berikan sebanyak RM100 sebulan sepanjang pengajian. Makan minum juga disediakan 5 kali sehari. Dan juga kepada bagi pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan, tiket penerbangan kelas ekonomi pergi dan balik sekali dalam pengajian, iaitu datang lapor diri. Dan bila tamat pengajian untuk balik ke kampung semula, kita akan bayar semula kepada para pelajar. Okay. Bagi jurusan pengajian di Cambridge A-Level di Kolej Mahara Seremban, untuk program YTP ni kita ada 2 program, iaitu Cambridge A-Level Science Social. Program pengajian selama 2 tahun, 4 semester di Kolej Mahara Seremban, dan pelajar berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam pengajian seperti berikut. Seperti ekonomi, kewangan, sains aktuari dan seni bina. Okay. Itu bidang social science. Bagi pelajar untuk satu bidang lagi adalah sains dan teknologi. Okay.
Program pengajian selama 2 tahun untuk 4 semester di Kolej Mahara Seremban dan pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti yang terpilih dalam pengajian seperti berikut dalam bidang kejuruteraan dan sains. Dan kita tak terimalah kalau pelajar nak pergi bahagian perubatan, pergigian dan farmasi hanya dilakukan di dalam negara sahaja. Okey. Okey, syarat am sama, warga negara Malaysia, lepasan SPM 2020, status bumi putera, lulus pemeriksaan kesihatan, umur tidak melebihi 19 tahun, bebas kesihatan masalah mental, ibu bapa tidak dalam salah hitam marah, pemohon tidak menerima bantuan kewangan daripada mana-mana agensi kerajaan dan pengarah mempertimbangkan cara berkeperluan khas dengan kemudahan yang terhad. Okey, next kita laju sikit pergi kepada syarat khusus kemasukan ke Cambridge A-Levels. Bagi program Sains Sosial, memperolehi sekurang-kurangnya grade A bagi 7 subjek dalam keputusan sijil SPM termasuk English, Matematik, Matematik tambahan dan 4 subjek lain. Manakala bagi Cambridge A-Level Science dan Teknologi memperolehi 7A dalam keputusan SPM termasuk Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik tambahan, Fizik, Kimia dan 2 subjek lain. Okay, so clear lah untuk bagi dia ada aliran-alirannya dan bagi aliran sains sosial dan juga sains dan teknologi. Okay, so mekanisme pengajian kita laksanakan dalam bahasa pengantar bahasa Inggeris di Kolej Mahara Seremban, pengajian secara sepenuh masa. Bagi program Cambridge A-Level, alam sara hidup diberikan, makan minum disediakan dan penginapan juga disediakan. Okay. Dan kemudian bila dah tamat pengajian, pelajar akan melanjutkan pengajian peringkat ijazah, alam sara hidup dan iuran pengajian adalah melalui skim pinjaman pelajaran mara dan skim YTP itu. Okay. Bagi program A-Level, subjek yang ditawarkan dalam pengajian bergantung kepada jurusan yang diambil oleh para pelajar. Sekiranya pelajar mengambil kejuruteraan, 3 subjek sahaja. Yang 3 subjek main subjek lah, Mathematics, Chemistry dan juga Physics. Bagi pelajar aliran sains, Mathematics, Chemistry dan Biology. Bagi jurusan Science Professional, Mathematics dan mana-mana 2 subjek di bawah. Boleh ambil Economics atau Accounting atau Business atau Physics. So kena ambil lagi cukupkan 3 paper bagi Science Professional. Dan bagi seni atau arts, mathematics, arts and design dan salah satu daripada subjek di bawah iaitu physics ataupun computer science. Selain daripada 3 paper wajib bagi aliran kejuruteraan, sains profesional dan seni, pelajar juga akan ambil subjek English, Islamic Studies ataupun moral, computer literacy and also bahasa Mandarin. So saya dimaklumkan juga pelajar MRSM, PKP pun dah ditawarkan subjek bahasa Mandarin lah yang disediakan di MRSM. Okay, so this Mandarin is Mandarin communication Mandarin lah, Mandarin komunikasi. Okay, iuran pengajian Cambridge A-Levels sama seperti di Kolej Mahara Banting. Tiada iuran pengajian, iaitu tuition fee tu. Asrama tidak dikenakan bayaran. Iuran pendaftaran RM340 pada semester 1. Kemudian bila semester 2, 3 dan 4, pada semester 2 RM365. Semester ketiga RM595. Semester keempat RM310. Dan kita masih ada iuran koperasi dan bidang wafakat. Okey, ikut semester lah. Okey, itu maklumat berkenaan dengan Kolej Mahara Banting dan juga Kolej Mahara Seremban. Okey, kalau ada apa-apa soalan, para pelajar boleh menghubungi pihak UPIM melalui media sosial lah, sama ada melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan juga Telegram. Okey, boleh hubungi kalau ada soalan. Okey, kita ke program yang seterusnya iaitu program Pra-Universiti USM, juga program YTP yang dilaksanakan di Kolej Mahara.
Okay, bagi program pra-universiti USM, Universiti Sains Malaysia, kita laksanakan di College Mara Kulim, Kedah. Okay. Okay, kena dekatlah juga kalau ni daripada Taiping nak ke Kulim tu. Okay, di bahagian utara. Okay, so bagi program pra-universiti USM, dia juga program pelajar cemerlang MARA yang mana program pengajian peringkat persediaan di bawah skim pinjaman pelajaran MARA YTP ya. Di College Mara Kulim pun kita berpengalaman dalam program persediaan dalam bidang masing-masing lah. So once dah complete study di College Mara Kulim, pelajar akan melanjutkan pengajian peringkat ijazah pertama di Universiti Sains Malaysia. Okay, ini bergantung kepada jurusan seterusnya. Dan pengajian di USM tu di program pinjaman pelajaran MARA akan ditawarkanlah sepanjang pengajian pelajar di universiti yang telah memenuhi syarat penajaan. Okey, di USM, di College Mara Kulim, bagi program pra-universiti USM sama seperti College Mara Banting dan College Mara Seremban. Penginapan disediakan kepada para pelajar sepanjang tempoh pengajian. Elan sara hidup diberikan RM100 sebulan. Okay. Dan juga penyediaan makan minum selama 5 kali sehari, okay, tanpa bayaran tambahan. Dan juga bagi para pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan, kita bayar semula tiket penerbangan kelas ekonomi, pergi dan balik sekali dalam pengajian buat kita nak meringankanlah kos yang perlu ditanggung oleh para pelajar untuk menyambung pengajian. Okay, so dari pra-USM, kita menawarkan pra-universiti USM bagi program sains hayat. Okay, ramai pelajar yang berminat dalam program sains hayat, iaitu program ini menawarkan program selama 1 tahun persediaan ya. 2 semester di College Mara Kulim dan pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di USM dalam bidang farmasi, pergigian dan juga perubatan. Okey, ada 3 kos lah bagi sains hayat ni. Manakala bagi program pra-universiti USM Sains Fizikal, program pengajian dilaksanakan selama 1 tahun di College Mara Kulim dan pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke USM dalam bidang kejuruteraan, teknologi, sains komputer, seni bina dan juga sains, kecuali perubatan, pergigian dan farmasi. So jangan tersalah pilih lah bagi pelajar yang nak bidang farmasi, pergigian dan perubatan. Kalau berminat boleh nanti apply ke pra-universiti USM Sains Hayat. Dan kalau bagi program sains engineering teknologi boleh apply ke pra-universiti USM Sains Fizikal. Okay, syarat am dia sama seperti program-program lain, program YTP. Okay, manakala syarat khusus kemasukan bagi pra-universiti USM Sains Hayat, pelajar sekurang-kurangnya 8A dalam SPM termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik tambahan, biologi, fizik, kimia dan 1 subjek lain. Okay, so make sure your target, okay, kita dah ada bagi tahu syarat khusus lah to fulfill your dreams. Okay, inilah syarat dia lah nanti pada result SPM nanti. Okay, bagi program pra-universiti USM Sains Fizikal, sekurang-kurangnya 6A dalam SPM termasuk matematik tambahan, fizik, kimia dan 2 subjek lain. Okay. So mekanisme pengajian sama seperti di College Mara Seremban dan College Mara Banting. Bahasa pengantar dalam bahasa Inggeris. Pelaksanaan pengajian secara sepenuh masa. So dari peringkat pra-universiti ialah sara hidup, makan minum dan penginapan disediakan, dan penajaan di peringkat ijazah ialah sara hidup dan juga pinjaman iuran pengajian dibayar melalui pinjaman skim pelajaran MARA. Dan sekiranya pelajar ditawarkan untuk belajar di program pra-USM, subjek semester 1 akan ada 6 subjek lah.
matematik, biologi, kimia, fizik, sains komputer dan bahasa Inggeris. Kemudian subjek semester 2 itu advance lah. Matematik 2, biologi 2, kimia 2, fizik 2, sains komputer 2 dan bahasa Inggeris 2. So nanti bila dah exam dia akan ada lah kumulatif result dia. Dan yuran pengajian bagi pra USM sama seperti yang lain-lain. Tiada bayaran yuran pengajian akan ditanggung oleh pihak MARA. Tuition fees itu tak ada. Yuran asrama tiada akan ditanggung oleh MARA. Yuran pendaftaran RM400 dibayar pada semester 1 dan yuran semester 2 RM315 dibayar pada semester 2. Yuran akaun koperasi yang meliputi koperasi Dobi dan Muafakat RM135 dan yuran koperasi semester 2 sebanyak RM140 untuk urusan Dobi dan Muafakat. Okey, so dah cukuplah 3 program YTP. Dan kita pergi ke satu lagi program YTP yang dilaksanakan di Kolej MARA. Mana? Soalan sikit. Okey. Mana? Soalan cikgu. The student tanya. Okey. Pra USM tu ataupun pra yang mana-mana yang kita tengah buat ni, adakah yuran itu di Kolej MARA Kulim saja ataupun sampai ke habis USM MARA tanggung? Okey. Yuran tadi saya patah balik kat sini. Okey, kat sini nampak slide tak? Nampak slide. Okay. Teruskan. Okey. So maksud tadi soalan tadi adalah jumlah yang disertakan kat sini ni hanya yuran bagi program pra USM di Kolej MARA Kulim sahaja. Okey, bila dah masuk dekat USM, adakah dia akan ditanggung oleh pelajar itu ataupun ditanggung oleh MARA bila dia dekat USM? Okey, bila sambung ke USM, okey, berbalik kepada dekat sini slide ni, mekanisme pengajian ni. Yuran pengajian semua ni ditanggung oleh pinjaman YTP. Okey, faham Ismail, faham. Okey. Alright. So bila once dah melanjutkan pengajian ke peringkat universiti, YTP akan ambil alih lah dia punya bayaran yuran, allowance sara hidup semua tu. Okey. Okey. So kita sambung kepada program asasi UniKL, juga program YTP yang kita laksanakan di Kolej MARA Kulim juga. Okey. Ini program asasi Universiti Kuala Lumpur Okey. Samalah. Okey, keistimewaan dia program pelajar cemerlang untuk program YTP bagi melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda di Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak atau UniKL RCMP. So persediaannya kepada bidang sains perubatan lah. Okay, kemudahan di Kolej MARA Kulim sama, kita bagi asrama, penginapan percuma, allowance sara hidup RM100 sebulan, makan minum 5 kali sehari, tiket penerbangan bagi pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan. Okay, so bagi jurusan pengajian yang ditawarkan di asasi UniKL Science, program pengajian selama 1 tahun, itu 2 semester di Kolej MARA Kulim, dan pelajar berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda UniKL RCMP dalam bidang berikut sahaja, iaitu farmasi atau perubatan. Okay. So boleh pilih salah satu lah. So syarat am sama. Syarat khusus. Okay. Untuk syarat khusus bagi asasi UniKL Science, pelajar mempunyai sekurang-kurangnya 8A dalam HPM, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan, Biologi, Fizik, Kimia dan 1 subjek lain. Okay. Okey, mekanisme pengajian sama. Subjek yang ditawarkan sama seperti program asasi pra USM, dan yuran di asasi UniKL di Kolej MARA Kulim pun seperti yang dinyatakan. Okey, itu adalah 4 program YTP yang dilaksanakan di Kolej MARA. Dan pelajar boleh berfikir-fikirlah nak ke mana kan, untuk persediaan awal.
Tapi yang saya nak longkan ini adalah program baharu yang dilaksanakan di Kolej Mara Kuala Nerang dan Kolej Mara Kulim, iaitu program asasi Kolej Mara. Bagi program asasi Kolej Mara ni kita tak letakkan dia sebagai program YTP. Okey. Bagi program asasi, bagi program kemasukan ke asasi sama ada di Kuala Nerang atau Kulim sahaja. Okey, dua kolej itu. Okey, so apa keistimewaan program asasi di Kolej Mara ni? Satu, laluan pantas untuk ke universiti, iaitu pembelajaran merangkumi 2 semester dalam 1 tahun pengajian. Nampak tu macam ala-ala matrikulasi lah. Tapi ada perbezaan ya. Okey, tiada yuran pengajian, tak ada tuition fee, hanya ada yuran pendaftaran, yuran semester, yuran koperasi dan yuran muafakat sahaja. Tapi yang terbezanya program asasi Kolej Mara ni berbanding matrikulasi ataupun program YTP yang lain, jaminan bidang pengajian di universiti. Okey, contoh bagi pelajar di matrikulasi contohnya, walaupun pelajar mendapat 4.00 CGPA atau PNGK, pelajar masih belum lagi dapat menentukan fakulti mana dan universiti mana untuk ditawarkan pengajian. Berbeza dengan program asasi Kolej Mara ni, pelajar akan memilih program pengajian mengikut bidang yang ditawarkan dan juga universiti yang ditetapkan. So sebelah kaki tu bila dah pelajar masuk ke program asasi Kolej Mara, pelajar ni contohnya mungkin dia nak bidang medik di masa universiti. Okey, pelajar sudah sebelah kaki nak buat medik. Cuma yang nak membezakan sebelah kaki lagi ni nak skor cukup dia punya syarat untuk penajaan Mara untuk pinjaman pelajaran di universiti. Okey. So bagi pengajian di universiti, pelajar yang mencukupi syarat tajaan Mara akan ditawarkan pinjaman pelajaran Mara. Okey, bagi kemudahan sama, Kolej Mara kita sama, selama diberikan elan hidup diberikan RM100, akan minum 5 kali sehari dan juga bayaran semula tiket penerbangan bagi pelajar Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Okey, so keterbezaannya bagi program asasi Kolej Mara ni, buat masa ini kita menawarkan program asasi kejuruteraan dan teknologi yang dilaksanakan di Kolej Mara Kuala Nerang yang memfokuskan kepada kejuruteraan dan teknologi di universiti terpilih. Okey. Program yang kedua itu asasi perniagaan. Bagi program asasi perniagaan yang menjurus kepada bidang kewangan, pemasaran, pengurusan perniagaan dan perniagaan antarabangsa kecuali perakaunan. Okey. Walaupun nampak bisnes ni macam accounting kan, tapi tak, kita accounting ni kita ada program lain lah, lebih kepada program professional accounting. So bagi program asasi ni dia lebih kepada finance, marketing, business studies and also international business. Okay, ini yang ramai pelajar kita yang tertarik lah kepada Kolej Mara Kulim kita ni, program asasi sains. Program asasi sains dilaksanakan hanya mengkhususkan kepada bidang perubatan, pergigian dan veterina. Okey, so apa yang membezakan dia? Syarat am ni sama je. Okey, syarat khusus. Okey, bagi pelajar yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke asasi sains, asasi perniagaan, sekurang-kurangnya 3A- bagi subjek bahasa Melayu, matematik, fizik, kimia, biologi atau sains. Serta grade B bagi 5 subjek. Okey. Okey, saya rasa slide ni ada error sikit dekat syarat dekat sini. Okey, nanti kita berikan syarat yang terkini lah kepada pihak kaunselor berdasarkan keputusan yang terkini. Okey, itu bagi asasi perniagaan. Bagi asasi kejuruteraan, 3A- dan 5B. Itu dia punya entry syarat khusus lah bagi teknologi kejuruteraan. Tetapi bagi asasi sains, untuk bidang medik, perubatan, medik, farmasi dan juga veterina, 8A-. Itu termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, matematik tambahan, biologi, fizik dan kimia dan satu subjek lain.
serta lulus penilaian yang ditetapkan. Akan adalah penilaian yang akan dilaksanakan, contohnya seperti temuduga atau ujian khas. Okey, mekanisme pengajian dia sama, kita laksanakan dalam bahasa Inggeris. Pelaksanaan pengajian secara sepenuh masa. Di peringkat asasi kita berikan elan sara hidup, makan minum dan penginapan, dan di peringkat ijazah iaitu elan sara hidup dan yuran pengajian melalui skim pinjaman pelajaran MARA. Okey, antara subjek yang ditawarkan dalam bidang pengajian asasi kejuruteraan teknologi, English, Mathematics, Chemistry, Physics, Engineering Mathematics, Biology, Basic Thinking Skill, Basic ICT, Basic Programming, Amal Islami atau Pendidikan Moral dan Co-Curriculum. Bagi asasi perniagaan, English, Mathematics, Introduction to Management, Introduction to Law, Financial Accounting, Introduction to Marketing, Management Accounting, Introduction to Finance, Essential of Economics, Writing and Research Skill, Basic Thinking Skills, Basic ICT, Amal Islami atau Pendidikan Moral dan juga Co-Curriculum. Dan berbeza bagi asasi sains, English, Mathematics, Biology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Introduction to Psychology, Thinking Skills, Basic ICT, Amal Islami, Pendidikan Moral dan Co-Curriculum. Okay. So terbezalah program-program dia mengikut subjek yang ditawarkan. Okey, penerangan lebih lanjut. Okey, bagi pelajar yang memang dalam minat dia nak melanjutkan pengajian ke perubatan, pergigian ataupun veterina, program asasi Kolej MARA ni advantage dia, contohnya pelajar mohon untuk ke perubatan MSU. So pelajar bila dah diterima masuk ke asasi Kolej MARA, dapatkan cukupkan syarat pengajian dan terus akan sambung pengajian medik di MSU sahaja. Okay. Kalau berminat ke universiti, mahsa universiti perubatan, mahsa universiti sahaja. Okay. So pelajar yang tentukan nak pergi buat medik di universiti mana. Okay. Sama ada SEGI ataupun University of Cyberjaya. Okay. So, University of Cyberjaya ni dahulu kita kenali sebagai Cyberjaya University of College of Medical Science, CUCMS. Okay. So pelajar yang akan tentukan nak pergi ke universiti mana dalam bidang perubatan dan memang confirm. Once pelajar dah masuk asasi sains, pelajar ni akan cukupkan syarat dan melanjutkan pengajian dalam bidang yang dah ditentukan. Bagi pelajar yang nak melanjutkan pengajian ke bidang pergigian, laluan dia adalah ke Penang International Dental College, PIDC. Okay, dentistry. Memang satu tu sahaja buat masa ini kita tawarkan program pengajian dalam bidang pergigian, manakala dalam bidang veterina. Okay. Ya, mungkin ramai lah kata asyik medik dan juga pergigian atau farmasi. Tapi dalam masa sama kita juga perlukan tenaga kepakaran dalam bidang veterina ni yang kita jalinkan kerjasama bersama Universiti Malaysia Kelantan. Okey, next bagi asasi kejuruteraan dan teknologi, pelajar sendiri yang akan memilih nak melanjutkan pengajian ni ke UTM atau UTP atau Universiti Tenaga Nasional atau Universiti Malaysia Pahang atau Universiti Kuala Lumpur atau Multimedia University. So akan adalah listing-listing bidang subjek degree yang tertentu sahaja, dia bukan semualah. Okay, so kita tetapkanlah beberapa bidang ikut penajaan MARA yang terpilih dan pelajar yang berminat dalam bidang-bidang tersebut dan ada di universiti yang dinyatakan seperti 6 universiti ini boleh melanjutkan pengajian ke asasi kejuruteraan dan teknologi. Okay, contohnya bagi UTM dalam bidang mechanical, mechanical engineering manufacturing, computer science bioinformatics, computer science graphics and multimedia software. Okay. Bidang-bidang ni memang kita akan list down lah untuk lihat untuk pelajar tentukan. Okay. Maksud dia pelajar asasi kejuruteraan setahun dia lengkapkan pengajian dia di Kolej MARA Kuala Nerang. Okay. Once dah cukup syarat untuk penajaan MARA akan hantar ke Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang yang telah dipilih oleh para pelajar dengan pinjaman pelajaran MARA. Okay, di Universiti Malaysia Pahang
Mungkin dalam Bachelor in Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science, Civil Engineering, okay, di Universiti Teknologi Petronas. Ini antara salah satu universiti yang memang mendapat pilihan top lah bagi pelajar asasi kejuruteraan dan teknologi batch pertama ni. Sebab pelajar berminat nak pergi ke UTP dengan pinjaman MARA. Okay, so bagi pelajar yang berminat di bidang Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Computer Engineering, Civil Engineering, Petroleum Engineering, Information Technology, Information Systems atau Computer Science. Okay, dia nak pergi ke Universiti Teknologi Petronas melalui pinjaman pelajaran MARA, so pelajar memilih untuk mengikuti pengajian di Kolej MARA Kelunang dalam bidang asasi kejuruteraan dan teknologi. So di Universiti Kuala Lumpur, okay, ditawarkan dalam bidang Engineering Energy Automation and Robotics, Mechatronic Engineering Technology, Chemical Engineering, Engineering Technology in Telecommunication, Engineering Electrical Engineering Technology, Electronic Engineering Technology and also Mechanical Engineering. Di Universiti Tenaga Nasional, okay, ramai yang nak buat electrical, mungkin nak pergi ke sambung ke Universiti Tenaga Nasional, boleh melanjutkan pengajian dalam asasi kejuruteraan teknologi ni. So once dah cukup syarat complete pada asasi, so boleh melanjutkan pengajian dalam bidang computer science, system and networking, civil engineering, electrical power, electronics engineering and also mechanical engineering. Dan tak dilupakan kepada Universiti Multimedia University pun kita ada menawarkan kerjasama dalam asasi kejuruteraan teknologi. Pelajar memilih untuk nak sambung ke Electronics Majoring in Robotics and Automation ataupun Engineering Electronics in Majoring in Telecommunication atau Electrical, Electronics and also Mechanical. Okay. Okey, itu tadi tentang asasi kejuruteraan dan teknologi. Sekarang asasi perniagaan, kita tawarkan ke 3 universiti iaitu Cyber UniKL, MMU dan juga Unitek. Okey, pelajar yang masuki asasi perniagaan boleh melanjutkan pengajian ke dalam bidang Business Management and Entrepreneurship di UniKL, Business Management in Marketing ataupun International Business. Di MMU dalam bidang Business Management ataupun Marketing Management, dan di Universiti Tenaga Nasional dalam bidang Business Management in Human Resource Management atau International Business atau Economics atau Business Management in Marketing. Okay. So bagi yuran, tiada yuran tuition fees, yuran asrama tidak dikenakan, bayaran yuran pendaftaran RM400 semester 1 di Kolej MARA, Kuala Nerang atau Kulim, RM315 pada semester 2, yuran akaun koperasi semester 1 dan yuran akaun koperasi semester 2 saja. Okey, itu sedikit sebanyaklah bagi program di Kolej MARA. Saya rasa ramailah pelajar-pelajar ni memang dah aim nak pergi Kolej MARA. Okey. So program YTP and also program asasi. Dan tidak dilupakan juga di Kolej Profesional MARA kita ada 2 program YTP dan 14 program diploma. So selain daripada para pelajar yang mungkin nanti ditawarkan melanjutkan pengajian ke Kolej MARA, ada juga pelajar yang mungkin berminat dalam bidang Certified Accounting Technician ataupun CAT ataupun Certificate in Finance and Accounting Business. Okay, CAT adalah program YTP dalam bidang Professional Accounting, dan juga Certificate in Finance Accounting Business atau kita panggil CFAP pun dalam bidang Professional Accounting. So kita pergi dahulu kepada bidang Certified Accounting Technician. Okay, bagi program kemenangan ke Certified Accounting Technician kita laksanakan di Kolej Profesional MARA Air Molek Melaka. Okay, program pengajian peringkat profesional di bawah skim pelajaran pinjaman pelajaran MARA YTP, dan Kolej KPM Air Molek merupakan pusat pengajian yang diiktiraf oleh Association of Chartered Certified Accountant iaitu ACCA, dan kita dah mendapat Gold Status Institution, dan insya-Allah kita dalam proses untuk berusaha mendapatkan Platinum Status Institution.
Okay, kemudahan elang sara hidup disediakan sepanjang pengajian. Kemudian dah selesai program ACC CAT, boleh sambung pengajian ke luar ataupun dalam negara. Okay, dan pensyarah kita pensyarah yang berpengalaman. Okay. So, pinjaman kemudahan pengajian program CAT, Certified Accounting Technician, penginapan asrama disediakan bagi pelajar semester 1 dan penginapan pelajar kanan bergantung kepada kekosongan asrama. Tapi insya-Allah lah di KPM Air Molek, kolej kita memang lengkap lah dengan kemudahan asrama. Okay. So, pembelian allowance sara hidup RM430 sebulan sepanjang pengajian di KPM Air Molek. Kemudian bagi pelajar Sabah Sarawak 8, kita usahakan untuk bayaran semula tiket penerbangan. Dan kemudian bagi pelajar yang lengkapkan pengajian di peringkat CAT, akan ditawarkan pinjaman di peringkat ACCA. Okey, bagi syarat kemasukan, warga negara Malaysia berserta Bumiputera berumur 18 tahun pada tahun semasa, ibu bapa tidak disenai hitam, lulus pemeriksaan kesihatan, bebas kesihatan mental, mara mempertimbangkan calon berkeperluan khas dan tidak menerima bantuan kewangan lain-lain. Okey, bagi pelajar CAT ni, program CAT ditawarkan selama 1.5 tahun. Pelajar perlu mendapat 6 subjek dalam 6 grade A dalam subjek SPM, iaitu bahasa Inggeris, matematik atau 4 subjek lain. So, bagi pembelajaran pada subjek semester 1, pelajar akan ambil FA1, Recording Financial Transaction, MA1, Transaction Management Information, FA2, Maintaining Financial Records. Subjek semester 2, Managing Cost and Finance. Subjek yang kedua iaitu Accountant in Business, FAB. Dan subjek pada semester 3, Management Accounting and also Financial Accounting. Okay, itu selama pengajian selama 1.5 tahun. So, bahasa pengantar kita gunakan bahasa Inggeris. Okay, pelajar pengajian secara sepenuh masa. Yuran pengajian ditanggung oleh MARA di peringkat CAT, allowance sara hidup diberikan, dan bagi program profesional, pelajar ditempatkan di pusat ACCA berstatus platinum dengan pinjaman pelajaran MARA. Okay, bagi pusat pengajian ACCA, pelajar boleh melanjutkan pengajian ke either Sunway Test atau Intake ataupun KUPTM lah. Okay, sedikit perkongsian. Ini adalah salah seorang pelajar Certified Accounting Technician di KPM Air Molek, Nurul Fahana binti Anwar, yang telah mendapat keputusan cemerlang mendapat markas 100% bagi subjek FFA, Financial Accounting Computer Based Examination pada 8 Julai 2020. So, ramai yang bertanya lah, dah belajar CAT, dah buat ACCA, nanti nak kerja apa? Okay, antara laluan kerjaya je, boleh menjadi sebagai auditor, business analyst, chief financial officer, credit analyst, investment banker, financial accountant, financial controller, forensic accountant and also tax consultant. Okay, yuran pengajian CAT di KPM Air Molek tiada tuition fees, yuran asrama tidak dikenakan, yuran pendaftaran RM320 semester 1, yuran semester RM180, ada semester 2 hingga tamat pengajian, yuran koperasi RM22 dan yuran muafakat RM120. Okay, bagi prosedur permohonan untuk program Certified Accounting Technician, okay, nanti kita kesuntukan waktu. Okay, saya sambung kepada program Certificate in Finance in Accounting and Business di KPM Branang. Okay, program ini pun program YTP dan program ini telah mendapat pengiktirafan daripada Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW, yang mana Kolej Profesional MARA Branang boleh menawarkan program CFAP dan dalam ke arah untuk menawarkan program ICAEW. Kemudian allowance sara hidup disediakan dan kemudian bila pelajar cemerlang ditawarkan pinjaman pelajaran bagi melanjutkan pengajian dalam dan luar negara. Okay. Kemudahan asrama disediakan bagi pelajar semester 1 dan penginapan pelajar kanan bergantung kepada kekosongan asrama. Okay, cumanya di KPM Branang ni buat masa ni kita penginapan hanya terhad dan insya-Allah dalam
masa terdekat kita usahakan untuk pembinaan blok tambahan asrama lah kepada pelajar KPM Branang. Untuk pembelian airline sara hidup sebanyak RM430 sebulan sepanjang pengajian. Tiket penerbangan Sabah Sarawak, pelajar Sabah Sarawak dan Labuan dibayar semula dengan tiket penerbangan kelas ekonomi. Dan sekiranya pelajar menamatkan pengajian CFAP, ditawarkan pinjaman pelajaran untuk ke peringkat ICA EW. Okey. Bagi program CFAP, Certificate in Finance Accounting Technician, program ini ditawarkan selama 1.5 tahun. Pelajar perlu mendapat 6 A dalam subjek, iaitu termasuk bahasa Inggeris, matematik tambahan dan 3 subjek lain. Okey, ramai yang bertanyalah kenapa dalam program CFAP ni prinsip perakaunan tidak disyaratkan sebagai program syarat kemasukan. Okey, tidak semestinya pelajar yang ambil prinsip perakaunan mesti dalam program CFAP ni. So it's open to all. Okay. Walaupun nampak ada paper accounting, tapi boleh, tak perlu syarat dia accounting pun boleh. Okay. Sebenarnya banyak kena matematik and matematik tambahan ni sebab banyaklah business logic and so on kat situ. So bagi subjek semester 1 ada 2 subjek saja, accounting dan juga business, technology and finance. Bagi semester 2, amal Islami ataupun moral dan juga thinking skill dan juga communication skill. Bagi subjek semester 3, ada 2 subjek, iaitu management information and also assurance. Semester 4, principles of law and taxation and law. Dan semester 5, program tanggungjawab social corporate, fundamental of entrepreneurship. Dan di peringkat profesional, subjek bagi ICA AW ni peringkat profesional selama 1 tahun, pelajar boleh membuatlah di peringkat profesional paper business planning atau business strategy and technology atau audit and assurance atau financial accounting and reporting atau tax compliance atau financial management. Ini ikut kepakaran dan pelajar lah, minat pelajar. Dan di peringkat lanjutan, pelajar perlu lengkapkan case study, corporate reporting and also strategic business management. So program ni dia bukan untuk pelajar mendapatkan ijazah sarjana muda. Tapi program ni lebih kepada program chartered accountants untuk pelajar terus daripada SPM, belajar persediaan untuk program kepada profesional dan terus menjadi professional chartered accountants. Okey, ini saya skip je sama. Okey, ke mana laluan pelajar ni melanjutkan pengajian selepas CFAP di Branang, iaitu kita menghantar pelajar ni sama ke Sunway Test ataupun Intake di Shah Alam. Okay. Dan untuk makluman, batch pertama pelajar ICA kita akan hantar ke Sunway Test. Okey, sedikit perkongsian tentang kejayaan pelajar CFAP ICAW, pelajar di KPM Branang, saudari Nasrin Afiqah dan juga saudara Muhammad Syamil bin Saiful. Ini kita buat perkongsian, boleh dibacalah di laman sosial Hai Edu Mara. Ini kisah kejayaan pelajar-pelajar di YTP dalam bidang ICAW. So sama juga untuk kerjaya pilihan profesional dalam lepasan ICAW, pelajar boleh menjadi auditor, business analyst, chief financial officer, credit analyst, investment banker, financial accountant, financial controller, financial forensic accountant and also tax consultant. Okay, bagi yuran sama seperti di Polis Mara KPM ni lah, iMolek. Okay, last but not least, untuk sebelum mengakhiri program bersama pelajar MRCM Typing, juga di KPM Indah Mahkota kita menawarkan program diploma. Okay, di KPM kita ada KPM Street Skandar, KPM Branang, KPM Indra Mahkota, KPM iMolek dan juga KPM Bandar Melaka serta KPM Bandar Penawar, Johor. Okay, program diploma kita semua telah mendapat pengiktirafan Agensi Kelayakan Malaysia MQA, yang mana laluan pengajian diiktiraf oleh badan profesional,
Yuran pengajian ditanggung oleh MARA hanya yuran pendaftaran semester, yuran koperasi, yuran muafakat sahaja dikenakan. Kemudian bagi pelajar cemerlang ditawarkan pinjaman pelajaran MARA bagi melanjutkan pengajian dalam dan luar negara. Ini ada advantage dah. Nanti di akhir slide nanti saya akan terangkan antara kejayaan-kejayaan para pelajar diploma kita yang berjaya melanjutkan pengajian ke dalam dan luar negara. Ismano lagi 5 minit Ismano. Boleh. Maaf. Okey. Okey, antara program diploma kita ada diploma in accounting, business study, business information technology, computer networking, computer science, creative digital multimedia media production, English communication, entrepreneurship, halal industry, integrated logistic management, international business, international Islamic banking and finance, landscape horticulture dan juga marketing. Okey, syarat-syarat ni banyak sangat. Saya akan skipkan sebab nanti slide ni akan diberikan juga kepada kaunselor untuk terangkan dengan lebih lanjut. So saya pergi kepada kejayaan alumni pelajar KPM. Contohnya pelajar Nukman ni, bekas pelajar diploma in Islamic Banking Finance. Dia cemerlang di KPM Bandar Melaka dan MARA menghantarnya untuk melanjutkan pengajian di University of Canterbury dalam bidang Commerce and Accounting. Okey, ini senior pelajar MRSM Taiping iaitu Nur Akilah Saudi. Okey. Pelajar diploma in entrepreneurship KPM Bandar Melaka, pelajar cemerlang di MRSM Taiping dan melanjutkan pengajian dan telah menamatkan pengajian di University of Canterbury dalam bidang strategic and entrepreneurship marketing. Bekas pelajar KPM Beranang itu Encik Muhammad Khairul Ihsan, walaupun pelajar biasa-biasa je bisnes ni, tapi sekarang ni telah menjadi pemilik keropok leko ni telah memiliki bisnes sendirilah dan telah berjaya mendapat tempat pertama kategori keropok leko sejuk beku dalam pertandingan Hari Peladang Peternak Nelayan dan Kemasan tahun 2016. Saudara Osman bin Yatim, pelajar diploma in Integrated Logistics Management, bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Utama Jiwa Kedah, telah melanjutkan pengajian selepas tamat pengajian di KPM Bandar Penawar. MARA menghantar dia untuk melanjutkan pengajian ke Northumbria University di United Kingdom dalam bidang logistik and supply chain management dan sekarang bertugas sebagai procurement assistant di syarikat terkemuka dalam bidang oil and gas. Okey, ini antara senior pelajar MRSM Taiping, saudara Rushdi bin Kamarudin, pelajar diploma in accounting di KPM Beranang dan kemudian setelah tamat cemerlang belajar diploma di KPM Beranang, MARA menghantar dia untuk melanjutkan pengajian di University of Plymouth, UK dalam bidang accounting and finance dan kini sedang bertugas sebagai senior associate di PricewaterhouseCoopers, salah satu syarikat bidang Big Four. Umairah binti Saidin, bekas pelajar KPM Beranang juga, bekas pelajar MRSM Pendang. MARA hantar dia untuk study di overseas dan Queen's University di Ireland dalam bidang accounting and finance dan sekarang bertugas di associate 2 di Deloitte. Dan juga Muhammad Arif Aswan Abdul Rahim, bekas pelajar MRSM Kepala Batas dan telah melanjutkan pengajian ke University of Plymouth di UK dalam bidang accounting dan sekarang audit assistant di Ernst & Young. So selain daripada itu, okay, sedikit video tentang kejayaan bekas video ni dah nanti cikgu Syahid boleh kongsikan lah. Okey, setakat itu sahaja daripada bahagian pendidikan tinggi MARA. Untuk perkembangan maklumat bahagian pendidikan tinggi MARA yang mengawasi College Profesional MARA dan College MARA, program-program YTP yang dilaksanakan di College MARA dan College Profesional MARA serta program diploma. Okey, kita akan maklumkan secara rasmi kepada pihak MRSM untuk langkah seterusnya bagi pelajar mula mengisi maklumat-maklumat penting di UPIM mulai 1 Februari nanti. So saya ucapkan terima kasih. Syukran jazilan. Terima kasih kepada peluang yang diberikan dan saya kembalikan kepada Cikgu Syahid. Okey, terima kasih Ismano. Hebat dia punya penerangan, jelas. Ismano, ada kat ruang chatting tu ada 2-3 soalan. Boleh pilih Ismano, 1-2 soalan sebelum kita tutup sesi. Silakan. Kat mana ya? Saya nak tengok soalan ni. Share screen. Tuan kena tutup share screen tu dulu. Okey, saya dah tutup. Okey, ada ruang chatting kat situ.
Okey, dekat chat ke? Chat. Okey, dekat chat. Boleh pilih 1, 2 soalan. Okey, Silakan. so saya scroll dahulu. Okey, soalan. Hai, Assalamualaikum. Faiz, A- dikira sebagai grade pelepasan tak? Okey, saya tak faham grade pelepasan ni macam mana. Saya tak dapat jawab soalan tu. Okey, Syarat khusus A tersebut memang perlu A solid sahaja atau A-? turut diterima. Okey, untuk program YTP, saya tak dapat nak menjawab lah sebab YTP ni diuruskan oleh bahagian penganjuran pelajaran MARA. Okey, maklumat yang diberikan adalah seperti yang saya paparkan sahaja. Sama ada A solid ataupun A- turut diterima ni adalah tergantung kepada jawatan kuasa lah. Okey, tapi syarat yang saya maklumkan tadi adalah syarat yang dipaparkan bagi keputusan pelajar SPM tahun 2019. So bagi pelajar SPM tahun 2020, okay, perlu lihat kepada maklumat yang terkini yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa lah oleh bahagian penganjuran pelajaran melalui website rasmi MARA, dan insyaAllah kita akan maklumkan dari semasa ke semasa juga kepada pelajar pihak MRCN. Okey, pelajar asasi Kolej MARA boleh further study overseas ataupun tak. Buat masa ini kita hanya menjalankan kerjasama antara pihak universiti dalam negara sahaja. Okey, disebabkan ini adalah first batch. So kita belum ada lagi langkah untuk nak study overseas, tapi kita tak tahu kemungkinan yang akan datang pada waktu masa hadapan. Okey, so buat masa sekarang ni hanya kita study pada universiti-universiti yang tertentu sahajalah. Okey. Okey, adakah tajaan diberikan dalam bentuk pinjaman atau beasiswa penuh? Ini soalan yang common. Setiap tahun saya rasa dalam bidang promosi ni semua akan tanya. Okey, untuk makluman semua pelajar, memang dinyatakan dalam slide tersebut, saya nyatakan tawaran penajaan adalah dalam bidang pinjaman pelajaran. Okey. Ramai yang mencari beasiswa, kita faham. Contohnya beasiswa ni banyak yang ditawarkan, contohnya yang paling tinggi sekali adalah beasiswa yang di Pertuan Agong, atau beasiswa lah. Okay, kemudian ada juga beasiswa daripada Yayasan Peneraju. Tapi untuk bidang MARA memang dinyatakan dalam bentuk pinjaman pelajaran.